Assalamualaikum. Okey, saya sebelum ni pernah tonton satu ceramah oleh Dr. Mazhar. Dalam ceramah tu dia ada bagi kongsi satu hadis yang mana ada pasangan hamba bernama Murid dan Barirah. Murid tu lelaki, Barirah tu perempuan lah. Dan kemudian Barirah pun dimerdekakan dan menjadi pembantu Aisyah isteri Nabi. Bila dia dah bebas jadi pembantu, bukan lagi hamba, so hubungan suami isteri dia pun dah terbatal. Situasi tu menyebabkan bekas suaminya Murid tu rasa sedih dan sentiasa ikut Barirah tu. Tapi Barirah tak nak. Kemudian Nabi pun rasa macam kagum ataupun rasa kesian tengok orang yang putus cinta tu, Murid yang merayu-rayu nak balik pada bekas isteri dia tu. Lepas tu Nabi pun tanyalah kepada Barirah, nak tak balik pada bekas suami dia. Tapi Barirah tanya balik kepada Rasulullah. Dia tanya, adakah Rasulullah memerintahkan saya? Soalan dia macam tu lah. Tapi Nabi kata bukan, sekadar macam tanya je lah. Tapi Barirah kata dia tak nak juga. So hadis ni riwayat Bukhari. Daripada hadis ni menunjukkan bahawa Islam ni mengiktiraf perasaan insan yang mana kita ada rasa cinta, kita ada rasa kecewa terhadap putus cinta. Dalam video ni saya nak menerangkan beberapa pengalaman ataupun cara saya lah untuk move on setelah putus cinta. Tengok sampai habis. Terima kasih. Okey, bila sebut pasal putus cinta ni, saya teringat pada satu ceramah oleh Guy Winch, seorang doktor falsafah lah. Dia berkongsi tentang bagaimana untuk fix the broken heart lah, bagaimana untuk mengubati hati yang luka selepas putus cinta, selepas putus hubungan. Dalam ceramah tu ada satu perkara yang buat saya tertarik, iaitu apabila kita kena terima apa yang telah berlaku tu. Cara saya menghadapi putus cinta ni ialah, pertama sekali kita kena terima hakikat yang orang tu memang tak nak kat kita. Kita tak perlu untuk mencari sebab yang kukuh ataupun kita tertanya-tanya kenapa dia macam ni, kenapa dia macam ni. Sebab hakikatnya jawapannya dia tak nak kita tu. Kita kena terima dia tak nak kita. Masa awal-awal dulu saya terfikir saya tak boleh terima kenyataan lah, kenapa dia macam ni, apa yang saya buat salah, mungkin saya boleh tambah baik, saya boleh improve. Tapi itu bukan jawapannya. Jawapannya dia memang tak nak kita dan kita kena terima apa yang telah dia pilih. Selain itu, masa tu juga saya putus cinta tu dah lama lah. Saya cuba untuk membetulkan pandangan si dia tu. Saya kata pilihan yang awak buat ni salah. Saya cuba untuk kata dia salah buat pilihan, dia kena pilih saya juga. Tapi sebenarnya tak perlu macam itu. Memang dia salah ke dia betul ke, kita tak perlu untuk betulkan apa yang dia telah putuskan. Sebab tu bukan tugas kita. Tugas kita ialah untuk terima yang dia telah nekat meninggalkan kita. Apabila kita menerima kenyataan yang dia tak nak kat kita tu, kita ni ada standard, kita ni ada harga diri. Tak perlu untuk tinggal ataupun untuk stay dan menjadi pilihan kedua ataupun menjadi pilihan B. Sebab orang dah tak nak kat kita, lebih baik kita pergi carilah orang lain yang nak kat kita, daripada kita menunggu, berharap dan terus tak boleh keluar daripada putus cinta ni dan tak move on lama sangat. Tambahan lagi, kita perlu block apa-apa sahaja hubungan dengan dia, terutamanya dalam sekarang ni media sosial. Block sahaja nombor dia ataupun kalau ada gambar buang sahaja, supaya kita tak terpusing-pusing dalam minda kita, teringat-ringat kembali pada dia. Kalau kita asyik nak tengok balik dia, tengok balik kisah lama apa semua, benda ni akan membazirkan masa kita. Sebab kita ni hidup tak lama. Lebih baik kita tinggalkan dan move on, iaitu kena terima kenyataan, acceptance lah. Baiklah, cara saya yang kedua ialah kembali kepada agama, iaitu waktu tu saya putus cinta ni, saya rasa sangat sedih lah. Sebab kesedihan ni adalah telah dicampakkan oleh Allah ke dalam hati kita. Tak ada siapa yang boleh campak kecuali Allah yang meletakkan kesedihan dalam hati kita. So kenapa Allah telah menyebabkan kita berduka ataupun bersedih? Supaya kita dapat kembali kepada dia. So masa tu saya ingatlah, saya selalu pergi masjid, selalu solat awal, baca Quran. Dan bila dah habis tu, doa supaya semoga hati kita yang terluka ni Allah sembuhkan. Sebab masa tu lepas saya dah terima, saya dah tahulah memang dia tak suka kat saya, dia tak nak saya, kita dah terima. Tapi bila kita dah terima tu, rasa sedih tu tetap ada. Memang kita tak boleh nak buat apa, kita rasa macam sedih je, memang sedih sangat. So bila sedih tu, apa yang kita boleh minta ialah kepada siapa yang buat hati kita sedih tu, Allah lah yang maha berkuasa. So kita minta pertolongan daripada Allah, minta doa. So bila kita dah dekat dengan Allah,
Allah tu, kita akan rasa macam kita akan lebih jaga kita punya pilihan dalam hidup lah. Kita jaga kelakuan kita. Contoh, kita dah selalu pergi masjid ke, kita selalu baca Quran, takkanlah kita nak selalu maki hamun ke, mencarut carut ke, cakap tak elok ke, ataupun suka ngumpat orang ke. Secara tak langsung, bila kita dah kembali pada agama tu, kita akan jadi baik. So, orang yang baik ni, hati dia agak tenang lah berbanding orang yang kita tengok macam serabut kan, tak baik, masih tak tinggalkan ke perkara yang berdosa. Bila dah kembali kepada agama, secara tak langsung perbuatan kita akan bertambah baik, kita jadi lebih baik, kita tak lagi buat benda-benda jahat. Contohnya, kalau sebelum ni kita ada habit yang tak elok, secara tak langsung bila kita dah selalu balik pada Allah, kita akan rasa aku dah selalu doa pada Allah, dah selalu solat, takkan aku nak tetap buat perkara tak elok, habit yang tak elok ni. Contohnya lah, kalau sebelum ni kita solat tinggal ke, ataupun membuat-buat dosa-dosa kan, dosa-dosa kecil ke, so kita boleh bertaubat, kita minta doa pada Allah, dan Allah akan menerima doa kita. Percayalah, lama-lama nanti akan sembuhlah hati kita apabila Allah telah memberi kesembuhan, sebab dialah yang maha berkuasa, dialah yang membolak-balikkan hati kita. Sebagaimana dalam satu doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal ahzan. Hammi ialah duka cita akan perkara yang akan berlaku, dan al-hazan ialah sedih akan perkara yang telah berlaku. Dan cara yang terakhir pada saya, ataupun yang telah saya lakukan, ialah kita bina balik diri kita. Contohnya, kita buat habit yang baru, ataupun kita buat aktiviti yang baru. Contohnya macam saya, waktu tu saya suka membaca, dan apabila saya suka membaca, saya juga suka menulis. Dia macam satu terapi untuk saya lah. Bila saya menulis ni, saya dapat meluahkan isi hati saya. Apa yang telah terbuku tu, saya akan tulis dalam blog saya masa tu lah. Dan lama-lama bila saya dah banyak tulis, dapatlah, kita tengok, saya dapat hasilkan 2 buah buku bersama dengan adik saya. So, ada jugalah kebaikan dia lah, dapat hasilkan 2 buah buku. Itu dari segi terapi lah. Macam ada orang dia boleh buat benda lain, buat benda ni. Macam ada orang dia boleh beriadah ataupun jogging. Ada orang dia pergi masuk gym, nak bina balik diri dia. Ada orang dia mula kat tempat kerja dia dengan lebih baik. Sebelum ni macam dia culas buat kerja, sekarang ni dia makin tambah baik lah kerja-kerja dia supaya lebih berkualiti, macam tu. So, hidup kita akan lebih tersusun. So, tu antara cara lah untuk kita move on lah dengan baik. Bila kita dah tersusun ni, lama-lama kita akan semakin mudah untuk melupakan perkara silam. Kita teringat tapi kita tak ada rasa apa dah. Macam, oh, tu pengalaman lepas, kita ambil pengajaran dan move on, itu sahaja. Cari yang lain yang lebih baik. Macam tu lah. Okeylah, itu sahaja perkongsian saya yang ringkas ni. Kalau ada sebarang komen, bolehlah komen, dan kalau boleh subscribe, like dan share video ni. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.